Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi. Untuk hari ini kita akan terus membincangkan tentang pemakanan sukan secara spesifik. Jadi untuk sukan hari ini adalah sukan olahraga, yang mana kita tahu sukan olahraga semestinya mempunyai beberapa jenis acara. Jadi acara yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah larian jarak sederhana ataupun middle distance running. Larian jarak sederhana melibatkan satu event ataupun acara yang jaraknya perlu atlet fulfill adalah di antara 800 sehingga 5,000 meter. Jadi ini dikategorikan sebagai larian jarak sederhana. Dan untuk atlet, ia perlu ada speed ataupun kelajuan, ada kriteria endurance ataupun ketahanan, dan juga menggunakan sistem tenaga aerobik dan juga anaerobik untuk memastikan sukan ini ataupun perform dalam sukan tersebut. Dan bagi atlet juga, kalau during dia punya semasa latihan, atlet akan ada pelbagai format latihan bergantung kepada strategi yang ingin dilakukan oleh coach. Dan kebiasaannya bagi sukan ini ataupun bagi acara ini, training session adalah lebih panjang, ataupun dia mungkin boleh melibatkan 1 hingga 2 sesi latihan pada setiap hari, dan boleh capai kepada 12 sesi dalam 1 minggu. Jadi atlet perlu ada tenaga yang mencukupi untuk pastikan dalam tempoh latihan mempunyai tenaga yang mencukupi pada setiap hari, dan ada recovery ataupun pemulihan yang baik untuk memastikan atlet sentiasa bertenaga dalam setiap sesi latihan. Untuk acara pula, bagi satu-satu event, duration ataupun tempoh masa lebih kurang 10 sehingga 30 minit duration untuk satu-satu kejohanan ataupun satu-satu pertandingan yang akan disertai oleh atlet. Jadi itu adalah secara general untuk sukan olahraga acara middle distance running ataupun larian jarak sederhana. Dan bagi training diet ataupun diet semasa latihan, merupakan diet yang perlu diamalkan oleh atlet pada setiap hari. Semestinya adalah diet yang seimbang dan mempunyai pelbagai kumpulan makanan ataupun makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Jadi atlet perlu pastikan ada keseimbangan kesemua makronutrien bersama juga status hidrasi yang baik. Didik TV KPM. Bertemu kembali, seterusnya kita akan lihat sedikit ciri-ciri fizikal bagi middle distance runners. Untuk middle distance runners, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh atlet tersebut. Antaranya dari segi ketinggian, yang mana ketinggian medium adalah sangat sesuai untuk larian jarak sederhana. Dan kemudian kita akan lihat kepada lean body composition, yang mana untuk acara ini kita tekankan atlet ini supaya mempunyai otot yang tinggi dan juga jisim lemak yang lebih rendah. Jadi power to weight ratio dia akan lebih tinggi dan membantu untuk meningkatkan speed bagi acara ini. Seterusnya kita akan lihat pula bagaimana ataupun apakah pemakanan yang sesuai secara spesifik semasa latihan bagi atlet yang menceburi larian jarak sederhana. Kita akan tengok kepada yang pertama, iaitu karbohidrat, di mana karbohidrat difahami adalah sumber tenaga yang
paling utama. Dan kalau kita pergi kepada spesifik keperluan mengikut berat badan atlet, untuk acara ini atlet memerlukan di antara 7 hingga 10 gram karbohidrat bagi setiap kilogram setiap hari. Jadi atlet perlu tahu sama ada latihan mereka ataupun training ataupun competition memerlukan keperluan karbohidrat yang bagaimana. Itu untuk sumber karbohidrat, dan perlu difokuskan kepada sumber karbohidrat kompleks yang mana tinggi dengan nutrien dan juga tinggi dengan karbohidratnya, nutrient rich karbohidrat. Dan apabila atlet dapat tahu berapa keperluan karbohidrat secara individu, dia perlu pastikan diagihkan keperluan karbohidrat itu kepada beberapa waktu makan, dan boleh ditambah untuk snack sekiranya intensiti menjadi lebih tinggi. Antara sumber karbohidrat yang baik adalah sumber-sumber bijirin, pasta, nasi, dan juga buah-buahan juga merupakan sumber karbohidrat yang baik, yang mana ia akan datang bersama dengan vitamin dan minerals bersama dengan fiber. Kalau bercakap tentang protein pula, iaitu makronutrien yang kedua, atlet ini memerlukan protein di antara 1.5 hingga 1.7 gram bagi setiap kilogram berat badan. Kalau kita perasan, dia agak tinggi berbanding dengan orang biasa, yang mana orang biasa hanya memerlukan di antara 0.8 hingga 1 gram bagi setiap kg. Apakah antara sumber-sumber protein? Kita ada sumber protein haiwan dan juga sumber protein tumbuhan. Jadi ambil lean meat ataupun bahagian ayam yang kurang lemak, ambil daging, boleh ambil sumber daripada sumber tumbuhan seperti tofu, tahu, tempe, dan pastikan mendapat ke semua asid amino daripada sumber protein ini untuk muscle mass, untuk jisim otot yang lebih baik. Kemudian bila bercakap tentang lemak, ramai beranggapan lemak tidak penting untuk semua orang ataupun kita tak perlukan lemak. Hakikatnya kita masih memerlukan lemak untuk fungsi-fungsi tubuh yang normal. Tapi bagi atlet, kita fokuskan lemak tersebut kepada lemak yang lebih sihat, healthy fats. Yang mana healthy fats ini kita boleh dapat daripada ikan ataupun ikan-ikan laut dalam, kita boleh dapat daripada avocado, daripada olive oil, yang mana akan kita dapat mufa dan pufa yang tentunya contribute kepada kesihatan yang lebih baik dan memenuhi keperluan lemak harian yang diperlukan untuk atlet. Jadi yang seterusnya adalah hidrasi, yang mana hidrasi dan prestasi atlet tidak dapat dipisahkan. Jadi pada setiap hari semasa latihan, semasa hari biasa, atlet perlu pastikan atlet sentiasa kekalkan hidrasi yang baik. Jumlah air yang diminum pada setiap hari seharusnya regular ataupun mencapai keperluan, dan cara yang paling mudah untuk atlet pantau keperluan hidrasi sama ada baik ataupun tidak, atlet boleh lihat sendiri warna urin ataupun warna air kencing. Jadi kita fokus kepada urin untuk clear color ataupun kita kata straw color ataupun pale color. Jadi warna yang pucat itu adalah yang terbaik untuk pastikan pada setiap hari atlet sebenarnya berada pada tahap hidrasi yang baik, yang mana ini akan membantu menjamin prestasi atlet di dalam latihan dan juga semasa competition. Seterusnya kita akan move on kepada pemakanan semasa competition. Okey, pemakanan semasa competition. Kalau tadi semasa latihan adalah training diet yang normal. Jadi kita tengok pula kalau semasa competition untuk atlet bagi larian jarak sederhana ini penting juga untuk menjaga jumlah pemakanan, kuantiti makanan yang diambil dan juga masa yang diambil. Jadi 3 hingga 4 jam sebelum competition sebaiknya atlet ambil makanan yang komplit ataupun tinggi karbohidrat, rendah dengan lemak dan juga rendah dengan fiber, tetapi ada moderate protein. Maksudnya 3 hingga 4 jam sebelum atlet masih perlu makan untuk pastikan semasa bertanding atlet mempunyai tenaga yang mencukupi. Kita elakkan pengambilan fiber yang tinggi ataupun lemak yang tinggi, yang mana ia boleh mengganggu sistem penghadaman, yang mana kesannya apabila pertandingan nanti atlet mungkin mempunyai masalah tidak keselesaan perut, ada masalah digestion, yang mana akan mengganggu running session atlet semasa pertandingan. Jadi 3 hingga 4 jam sebelum pastikan makanan yang dipilih itu bersesuaian, ada kumpulan karbohidrat, ada kumpulan protein dan juga ada sedikit lemak dan juga sedikit fiber. Yang penting ia adalah untuk pastikan atlet sentiasa bertenaga di awal pertandingan. Jadi kita perlukan 3 hingga 4 jam sebelum. Kemudian selepas itu 1 hingga 2 jam sebelum, atlet juga boleh top up energi dengan mengambil kuantiti yang kurang daripada yang 3 hingga 4 jam untuk top up kepada keperluan
karbohidrat tersebut. Jadi penting untuk atlet pastikan makanan yang sesuai, roti dalam 1 hingga 2 keping, yogurt bersama buah-buahan antara pilihan makanan yang boleh diambil 1 hingga 2 jam, yang mana kita pastikan makanan tersebut tidak mengganggu sistem pencernaan. Jadi daripada 3 hingga 4 jam, 1 hingga 2 jam, pastikan makanan yang diambil adalah makanan-makanan yang biasa diambil pada setiap hari, bukan pada competition sahaja baru atlet ambil makanan tersebut. Dan pastikan juga pengambilan air yang mencukupi 4 hingga 600 ml daripada awal, kemudian semasa 1 hingga 2 jam. Kalau kata 1 hingga 2 jam tak mampu nak makan makanan yang solid, makanan yang pejal untuk top up kepada keperluan karbohidrat, maka atlet boleh pilih makanan yang jenis liquid ataupun cecair, smoothies ataupun jus campur dengan susu, milkshake untuk top up kepada keperluan tenaga semasa pertandingan. Itu antara guidelines untuk pertandingan bagi middle distance runner. Dan perlu diingatkan juga, kalau untuk middle distance runner, mungkin tempoh perlawanannya adalah singkat, di antara 15 hingga 30 minit untuk satu-satu acara, sebab dia melibatkan jarak di antara 800 meter sehingga 5,000 meter. Jadi sebenarnya sebelum atlet nak mencapai kepada tahap itu, mungkin akan ada terdapat beberapa saringan. Jadi ini juga penting. Jadi on a race day mungkin ada beberapa saringan, dan atlet juga perlu pastikan dia ada tenaga yang mencukupi bagi setiap saringan sebelum pergi ke akhir. Jadi strateginya kena ada apabila competition, apabila ada banyak saringan, kena pastikan bagi setiap saringan ada sumber tenaga yang mencukupi daripada karbohidrat untuk membolehkan atlet mencapai prestasi yang terbaik. Jadi sediakan snack yang sesuai untuk dimakan pada sebelum setiap saringan, sebelum sampai ke akhir untuk hari competition. Jadi hari competition menjadi sangat penting untuk mereka pastikan pengambilan karbohidrat yang mencukupi, pengambilan tenaga yang mencukupi, dan juga pengambilan snack yang sesuai, dan ada ruang untuk makan di antara saringan sebelum sampai ke peringkat akhir. Jadi yang seterusnya nanti kita akan tengok sedikit isu yang dialami oleh middle distance runner dalam competition mereka. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Jom semua seterusnya kita lihat pula recovery nutrition ataupun pemulihan selepas competition ataupun selepas latihan. Dan ini adalah sangat penting untuk middle distance runner yang mana selesai sahaja mana-mana sesi latihan, sesi yang panjang ataupun sesi yang sekejap, dan juga competition, atlet perlu pastikan ada pengambilan karbohidrat dan juga protein untuk proses recovery bermula, yang mana kita suggestkan 30 hingga 60 betul-betul selepas pertandingan atlet perlu mengambil something yang ada karbohidrat dan juga protein. Kalau karbohidrat itu kita suggest ataupun kita cadangkan di antara 1 hingga 1.5 gram bagi setiap berat badan, dan protein lebih kurang 0.3 gram bagi setiap kilogram. Jadi kena ada combination di antara karbohidrat dan juga protein untuk proses recovery berlangsung betul-betul sejurus selepas latihan ataupun competition. Jadi betul-betul kita nakkan ada refuel kepada masa glycogen, penggantian karbohidrat untuk masa glycogen, dan juga ada sumber protein untuk muscle repair. Jadi penting untuk ada recovery supaya next session ataupun sesi seterusnya atlet dapat training dengan baik ataupun dapat compete lagi selepas sahaja sesi recovery berakhir. Jadi untuk sukan ini juga ataupun acara ini juga ada beberapa isu ataupun cabaran pemakanan yang terpaksa atlet lalui. Di antaranya apabila melibatkan travelling, yang mana kita tahu atlet dan travelling tidak dapat dipisahkan, dan travelling itu sendiri yang pertama akan mengganggu gugat cara ataupun corak pemakanan atlet itu sendiri, yang mana dalam tempoh travelling bergantung kepada tempoh perjalanan. Kalau perjalanan itu sekejap mungkin tidak mengganggu pengambilan makanan, tetapi sekiranya travelling itu dalam satu jangka masa yang panjang, atlet perlu bijak untuk ada
pelan makanan dan pilih makanan yang sesuai untuk tempoh perjalanan yang panjang. Dan sebaiknya stick kepada waktu makan yang masih sama pada setiap hari, even walaupun masih dalam perjalanan. Yang seterusnya, elakkan rasa stres, anxiety, resah. Kena kawal perasaan-perasaan tersebut kerana dibimbangi disebabkan stres ataupun anxiety tersebut, pengambilan makanan menjadi semakin kurang. Jadi ini tak baik untuk atlet punya performance, yang mana kita tahu tenaga itu diperlukan pada setiap masa latihan dan competition. Jadi sekiranya keresahan ataupun stres ini mengganggu pengambilan makanan, kita khawatir akan ada banyak ketidakcukupan karbohidrat, vitamin, minerals dan juga protein dan juga mikronutrien yang lain. Yang seterusnya, masa competition itu sendiri. Bila travel, atlet kena alert dengan masa competition ataupun masa pertandingan. Yang mana kalau competition di awal pagi, dah tentu corak pemakanannya akan berbeza, yang mana atlet perlu makan lebih awal, bangun dan makan lebih awal untuk first race. Kalau pertandingan tersebut dijalankan pada waktu petang, jadi atlet masih boleh breakfast ataupun lunch seperti biasa. Jadi alert dengan waktu-waktu competition, pertandingan yang atlet akan sertai. Kemudian tentang hidrasi, even though travel, hidrasi masih perlu dikekalkan dengan baik. Dan juga kalau masa competition, kadang-kadang cuaca yang terlalu panas akan mempengaruhi keperluan air atlet tersebut. Jadi air perlu cukup untuk elakkan dehidrasi, yang mana boleh mengganggu concentration atlet. Dari segi jenis makanan, pastikan makanan yang diambil adalah makanan-makanan kebiasaan. Kita tak nak di hari competition atlet ada masalah cirit diri ataupun diarrhea dan ketidakselesaan perut, yang mana at the end atlet tidak dapat bertanding untuk hari tersebut. Untuk atlet juga, kadang-kadang masa pre-season juga penting. Kita bimbang atlet akan makan terlebih sehingga mengganggu jisim lemak dan juga jisim otot. Jadi untuk middle distance runner, pastikan pengambilan makanan seimbang dan sesuai untuk keperluan tubuh badan supaya mendapat jisim otot yang sesuai dan juga lemak tubuh yang sesuai, dan nasihat daripada yang pakar. Sekian saja pemakanan spesifik bagi sukan olahraga event larian jarak sederhana untuk hari ini. Jumpa lagi dalam Diet dan Nutrisi bersama saya, Dietitian Nora.